Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Jadi sebelum kita meneruskan agenda pada kali ini, jadi Pak Chu juga ingin menyarankan kepada semua supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa semenjak 2-3 hari ini kita dapati kes COVID meningkat secara mendadak di Malaysia, dan kita kena jaga jarak kita, kena pakai mask, kena guna hand sanitizer, elakkan tempat-tempat yang ramai, jadi dan tempat yang terkurung. Jadi macam Pak Chu ni okeylah, tempat yang lapang dan orang kata tak ramai orang. Jadi Pak Chu kena buka lah, boleh buka lah. Okey, kali ni Pak Chu akan menceritakan tentang gua. Banyak terdapat di Lembah Kinta. Lembah Kinta ini tempat heaven, ataupun tempat di mana ahli-ahli yang suka ataupun orang yang buat eksplorasi gua dan sebagainya suka datang ke Kinta Valley atau Pulau Kinta ini adalah untuk tengok gua dia. Macam-macam bentuk ada. Ada panjang, ada pendek, ada dalam, ada cetek, ada di atas, ada di bawah. Jadi semacam-macam gua ada di Lembah Kinta ini. Jadi Pak Chu akan ceritakan serba sikit tentang gua. Jadi pada kali ini kita akan lebih santai. Kita akan tengok macam mana formasi-formasi yang ada di dalam gua atau bentuk-bentuk apa yang ada dalam gua. Jadi ini dah outdoor. Pada kali ini dah outdoor. Jadi dengan kata lain, kita boleh tengoklah apa feature-features ataupun fitur-fitur yang ada di dalam gua. Jadi kita tahu gua ini adalah sinonim ataupun kalau kita ada gua berkaitan dengan batu kapur. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa Lembah Kinta ataupun Lembah Kinta ini penuh dengan batu kapur. Jadi banyak gua-gua yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam saiz kita boleh terokai di sini. Jadi selepas ini kita akan tengoklah macam mana kita akan berjalan, dan kemudian pada kali ini Pak Chu akan lebih menumpu kepada satu gua yang agak terkenal di Ipoh ni, adalah gua Kek Lok Tong, di mana merupakan satu tempat atau satu geotapak yang telah dikenal pasti oleh Jawatankuasa Teknikal Geopark Lembah Kinta. Jadi kita tengoklah feature-feature yang menarik yang ada di sini dan merupakan menjadi satu destinasi pelancongan yang agak popular di kalangan rakyat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Selepas ini Pak Chu akan bawa kita semua ke dalam gua dan tengok apa yang kita dapat tengok, apa yang kita dapat perhatikan di dalam gua berkenaan. Ingat, gua cuma ada di dalam batu kapur. Sebab sebagaimana yang Pak Chu cerita sebelum ini, proses kejadian gua itu adalah disebabkan oleh pelarutan batu kapur oleh tindakan air, dan kemudian akan menyebabkan terjadinya lohong-lohong dan juga ruang-ruang di mana air boleh mengalir merentasi batu kapur berkenaan. Jadi jom kita masuk ke dalam gua. Ini merupakan satu panel yang disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal Geopark Lembah Kinta, di mana menceritakan tentang gua itu sendiri, gua Kek Lok Tong. Jadi kalau kita tengok sini macam mana, macam-macam bentuk ada, dan kemudian kita tengok macam mana pembentukan, diceritakan macam mana secara pembentukan stalagmite daripada kecil, jadi lama-lama besar, lama-lama last kali dia akan jadi bercantum. Bercantum ni kita panggil sebagai kolom. Jadi segala-gala feature-feature berkenaan kita akan tengok di dalam gua nanti. Ini merupakan satu panduan kepada semua pelawat ataupun pelancong yang ingin menikmati, menghayati apa yang ada di dalam gua Kek Lok Tong berkenaan. Jadi Pak Chu merasakan bahawa panel ini adalah amat berguna untuk pelancong memahami dari segi saintifiknya macam mana pembentukan atau kewujudan gua batu kapur itu sendiri. Jadi
yang satu lagi perkara yang Pak Cu ingin tekankan di sini, bahawa di sini jugalah pada masa dahulu merupakan tempat yang agak popular untuk pelombong, di mana perlombongan biji besi dan juga timah memang begitu aktif di sini. Kalau kita tengok di sini ada terdapat gambar-gambar yang menunjukkan bahawa hitam-hitam ini merupakan biji besi yang ada di sini. Jadi pengekstrakan biji besi ini berlaku di belah belakang daripada Gua Kelotong. Jadi kita akan tengok, kita akan perhati secara sendiri macam mana pembentukan biji besi berkenaan. Ini merupakan bahagian depan daripada Gua Kelotong. Kalau kita tengok, kita perhatikan bahawa itu adalah bukaan pada gua, dan kemudian kita tengok batu yang di sebelah depan ini. Batu-batu yang besar ini merupakan runtuhan daripada atas ke bawah, atau dengan kata lain, pada masa dulu berlakunya runtuhan batu. Jadi perkara runtuhan batu dalam batu kapur ini merupakan satu fenomena yang biasa, adalah satu daripada bencana geologi yang telah Pak Cu ceritakan sebelum ini, di mana kejadian ini agak dikuatiri akan keselamatan pada pengunjung. Jadi kalau kita perhatikan juga belah-belah bahagian atas daripada muka gua ini juga ada satu tempat yang agak kurang stabil, dan memerlukan satu pemerhatian yang agak khusus kepada pihak yang menguruskan gua ini untuk menentukan tidak berlaku runtuhan yang berikutnya. Jadi kalau kita tengok kan, yang ada yang 547 tu, ada nampak tanda 547 itu merupakan satu retakan yang dikuatiri akan berlaku, akan mengakibatkan runtuhan. Jadi di situ dia letaknya glass panel dia letak jadi untuk mengesan sebarang pergerakan kepada blok berkenaan. Jadi kalau dia dapati gelas berkenaan pecah, bermakna berlaku ada pergerakan, unsur-unsur pergerakan. Jadi langkah-langkah penstabilan akan diambil kalau sekiranya perkara berkenaan berlaku. Ini adalah di dalam gua di mana satu bukaan yang besar. Jadi kalau kita tengok di sebelah atas itu, bumbungnya adalah ada macam lekukan disebabkan oleh satu proses hakisan secara kimia, di mana berlakunya pelarutan, hasil pelarutan batu kapur. Jadi membentuklah macam-macam, ada bulat-bulat, dan juga daripada tindakan, bersama dengan tindakan daripada air mengalir juga boleh membentuk satu bentuk yang berkenaan, macam putaran air juga boleh menyebabkan bentuk-bentuk yang berkenaan. Jadi di sini kalau kita perhatikan, bermacam-macam stalaktit yang kita nampak. Yang belah-belah yang tergantung itu adalah merupakan stalaktit. Stalaktit itu adalah terhasil daripada titisan air daripada atas, dan kemudian dia seolah-olah macam apabila air mengalir, dia akan menitis. Jadi lama kelamaan dengan dalam masa geological time, dia akan air yang menitis tadi akan juga membuatkan di belah bawah ni grow ataupun tumbuh. Di sini lagi panjang, ni tumbuh, lama-lama dia akan bercantum. Jadi pencantuman inilah kita panggil dia sebagai
sebagai pilar ataupun sebagai kolom ataupun tiang. Jadi kalau kita tengok sini belah atas ni, sebelah atas tu kita tahu dia mula-mula daripada stalactite dan kemudian nampak ada bentuk macam bawang tu. Bawang tu itu stalactite, dan kemudian bawah ni adalah yang menunggunya, dia grow, lama-lama dia akan bercantum. Sebab itulah tu dah jadi macam kolom. Tetapi contoh berkenaan tidak berapa jelas, tapi kalau kita perhatikan belah sana memang betul-betul jelas satu kolom ataupun satu tiang terbentuk hasil daripada cantuman di antara stalactite dan stalagmite. Jadi kita tengok tu macam-macam warna ada stalactite, stalagmite. Ada yang putih, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Jadi sebenarnya yang warna putih ini merupakan stalactite di mana tak ada lagi aliran air. Air dia tak mengalir melalui stalactite berkenaan. Tetapi yang warna hijau itu merupakan aktif. Yang aktif di mana air masih lagi turun ikut daripada stalactite berkenaan, dan tanpa kita sedari berlaku pertambahan pemanjangan daripada stalactite. Pemanjangan ini adalah berlaku cuma dalam beberapa milimeter saja setahun. Kita bayangkan bermilimeter. Kalau 1 milimeter setahun, berapa banyaklah 1 milimeter kan? Kita pun tak perasan. Jadi lama kelamaan benda itu akan memanjang. Jadi kalau sekiranya stalactite berkenaan mati dan kemudian maka dia akan jadi warna hijau. Nampak ada warna hitam sikit. Kehitaman itu adalah merupakan lumut yang ada di permukaannya. Apabila mati dah jadi macam satu warna yang berbeza. Okey. Dan satu lagi perkara yang Pak Chu ingin ceritakan, ingin terangkan kepada semua, mungkin kita tak perasan kalau kita perhatikan belah atas tu. Belah atas tu kita tahu bahawa stalactite, tetapi stalactite itu menuju ke, maknanya dengan kata lain bukan terus, bukan 90 darjah ke bawah, tetapi dia adalah slanting ataupun serong. Jadi kenapa jadi macam tu? Kalau ikut pada hukum gravity, dia akan menegak je. Tetapi di sini ada serong. Serong berkenaan adalah disebabkan oleh apabila air mengalir ikut stalactite. Okey, apabila air mengalir ikut stalactite, maka adanya bakteria, dipanggil cyanobacteria, dan juga adanya algae. Jadi kedua-dua ini adalah memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Jadi kalau algae itu mesti menggunakan mesti melakukan fotosintesis. Jadi sebab itulah maka pergerakannya adalah menuju ke cahaya matahari. Sebab itulah menjadi stalactite yang slanting ataupun stalactite yang bentuk tidak mengikut hukum gravity. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku. Jadi kalau kita perhatikan banyak lagi tempat-tempat yang ada fenomena berkenaan. Okey. Jadi kalau kita perhatikan yang lubang-lubang daripada atas itu adalah tindakan daripada air, ataupun dengan kata lain bentuk loceng. Dia bentuk loceng. Itu adalah kalau kita bayangkan pada masa dulu dalam ni air sungai yang besar mengalir ikut area ini, maka apabila air itu mengalir, maka adanya olakan air ataupun kitaran air itu menyebabkan berlakunya berkenaan benda yang berkenaan. Yang belah-belah atas tu adalah kemungkinan besar disebabkan oleh wap-wap air atau buih-buih air tadi. Ada juga peranannya di mana akan berlakunya proses pelarutan daripada batu kapur berkenaan. Kalau kita tengokkan yang struktur ataupun bentuk-bentuk yang ada di sini adalah agak berbeza jika bandingkan di belah depan daripada bukaan gua berkenaan. Ini kita panggil sebagai macam seolah-olah macam curtain ataupun macam langsir. Bentuk langsir berjurai. Jurai-jurai itu adalah disebabkan oleh pengaliran air. Air mengalir dan pada masa yang sama dia akan mengenap ataupun deposit kalsite. Jadi itu adalah kalsite yang terhasil daripada proses pelarutan batu kapur berkenaan. Tanpa air tak akan ada semua struktur-struktur begini. Jadi airlah berperanan
membentuk struktur-struktur yang ada dalam batu kapur. Jadi kalau kita bayangkanlah batu kapur yang ada di kawasan gurun. Di kawasan gurun, memang seandainya kalau sekiranya ada bukaan gua sekalipun, dia tak akan ada struktur berkenaan sebab hujannya tak ada. Jadi tanpa hujan ataupun tanpa air daripada permukaan, tidak mungkin adanya struktur-struktur dalam yang membentuk ataupun menghiasi di dalam gua. Jadi dalam istilah geologi kita panggil bentuk-bentuk ataupun macam-macam bentuk ini kita panggil spliotum. Spliotum yang menggambarkan proses yang terjadi disebabkan oleh tindakan daripada air permukaan ataupun air hujan. Jadi air hujan kita tahu dia daripada atas dan kemudian dia akan turun melalui retakan-retakan yang ada. Daripada retakan itulah maka pada masa yang sama air akan melalui retakan dan akan melarutkan batu kapur dan proses berkenaan akan berterusan sehinggalah akan pergi kepada peringkat stalactite atau bentuk curtain tu tadi. Dia akan turun sedikit air dan kemudian berlakunya formasi-formasi yang cantik di dalam gua. Kalau kita tengokkan sebelah dinding ini adalah corak-corak yang berbagai-bagai. Ini adalah merupakan struktur asal batu kapur di mana adanya berlaku proses mambatan dan sebagainya, itu menyebabkan struktur berkenaan. Dan di sini Pak Chu ingin ceritakan bahawa itu merupakan satu struktur yang agak cantik yang di mana adanya percantuman di antara stalactite dengan stalagmite membentuk kolom ataupun membentuk tiang di dalam gua. Dan juga kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan satu macam platform dan kemudian air masuk ke dalam, dia akan turun. Kalau dulu memang air ini penuh dengan air, tapi sekarang ni dah tak ada dah air daripada atas dah tak turun. Pak Chu tak tahu kenapa. Daripada situlah maka terbentuknya satu struktur yang memanjang macam ini. Ini kita panggil dia sebagai travertine. Jadi struktur-struktur yang begini, cantik platform yang sebegini, kalau kita tengok dalam struktur yang besar, kalau kita pergi kat Turki, dekat Pamukkale di mana adanya banyak travertine, inilah bentuknya sama je. Jadi tak payahlah bagi Turki datang ke Kelantan pun kita boleh tengok dah macam mana cara-cara kaedah-kaedah pembentukan travertine berkenaan. Jadi di sini juga kita perhatikan banyak struktur-struktur atau feature-features yang cantik-cantik. Kalau kita tengok tu macam-macam bentuk bawang, bentuk curtain berlaku. Jadi kira kalau sekiranya benda ini adalah dibuat oleh manusia, satu perkara yang tidak mungkin. Ini adalah merupakan satu proses yang berlaku secara perlahan. Jadi pertambahan grow-nya adalah lebih kurang dalam 1 mm ke 3 mm setahun. Tak ada makna, dengan kata lain, kalau sekiranya ada vandalism ataupun insan yang cuba nak memusnahkan stalactite dan juga stalagmite, berfikir-fikirlah dulu bahawa pembentukan ni ambil dalam masa jutaan tahun. Jadi kita bayangkanlah daripada titisan air yang sedikit, jadi daripada kecil menjadilah besar dan cantik untuk kita manusia menikmati kecantikan yang dibuat oleh air itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak lagi feature-features yang Pak Chu cuba nak ceritakan di dalam gua ini. Di dalam gua ini dia ada gua besar, pastinya akan ada lagi sistem gua-gua yang kecil. Pihak otoriti atau pihak berwajib tidak membenarkan kita untuk masuk ke dalam gua-gua yang berskala kecil. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.